Okey, jadi hari ni kita akan sambung maring, iaitu pada bahagian mukhasis lagi. Mukhasis lagi. Jadi maring pun duk cerita pasal mukhasis dah, dengan beberapa kaedahnya. Yang mana kita ada baca ta'arudul umumaini min ba'dil aujuhi duna ba'din. Kalau apa ni bertembung antara dua dalil yang umum dari sudut-sudut tertentu sahaja, tidak dari sudut lain, maka kena buat lagu mana. Jadi mudahnya kena pakai hak mana hak umum tu lah. Kecuali di tempat yang bertembung tu kena cari tarjih. Lepas tu kalau takdimul khas alal am inda ta'arudi fil hukmi, maknanya kalau ada dalil yang khusus dan dalil yang umum duk cerita pasal benda yang sama, maka kita kena dahulukan yang lebih khusus. Itulah tahap utamanya. Lepas tu, lepas pada tu, dia kata lagi, hamlul am alal khasi fi hal ittifaq fil hukmi. Kalau apa dah ni, ada lafaz, ada dalil yang umum, pasal ada dalil yang khusus, dua-duanya duk cerita pasal benda yang sama. Dua-duanya duk cerita pasal benda yang sama, maka boleh kita pakai yang umum saat ni tu untuk yang khusus. Boleh pakai yang umum untuk yang khusus kalau konteks kepada tu samalah. Tapi dia kata bawah ni, kalau perkataan tu perkataan yang sama tapi bukan. Kalau dalam yang khusus tu dia tidak ada mafhum dia, tidak boleh difahami secara mafhum, maka tak boleh pakai jugalah dengan makna yang khusus untuk yang umum saat ni tu. Okey, tu mari. Hari ni pula ialah al-farqu baina takhsis wa baina naskhi. Jadi beza antara takhsis dan juga nasakh. Beza takhsis dengan nasakh. Jadi takhsis tu dia kata hak mari tu lah, mengkhususkan. Nasakh tu buai hak lama tukar baru. Takhsis bayanun walaysa ibtalun. Takhsis ialah penjelasan, bukan membatalkan. Bal huwa naw'un minat tafsir. Takhsis adalah sejenis tafsiran. Takhsis yubayyinu anna annal ba'dal mukhraj lam yakun idkhaluhu fil hukmi muradan aslan munzu maji'il hukmil asli. Takhsis menjelaskan bahawasanya sesetengah perkara yang dikecualikan ataupun dikeluarkan ataupun tidak dimasukkan dalam hukum itu memang tidak dikehendaki pun pada asalnya lagi. Gitu. Maknanya menjelaskan bahawasanya al-ba'dul mukhraj, sebahagian yang dibuang, yang dikecualikan itu, lam yakun idkhaluhu fil hukmi muradan. Tidaklah masuknya yang dikeluarkan itu dalam hukum yang dikecualikan di atas itulah muradan aslan, dikehendaki pada asalnya, munzu maji'il hukmil asli, sejak datangnya hukum itu yang asal. Memang kita kata mudah katanya, yang dikecualikan, dikeluarkan, tidak dimasukkan dalam hukum saat ini itu memang tidak nak pun pada asalnya. Wa hadza bi khilafin naskhi. Jadi ini berbeza dengan nasakh. Ini berbeza dengan nasakh. Sebab nasakh tu fa innal hukma al-mansukha kana muradan. Dulunya ia dikehendaki. Dikehendaki supaya dilakukanlah maknanya. Summa taghayyarat iradatuhu, summa taghayyarat iradatun nasikh. Kemudian penasikh, maknanya Allah Ta'ala lah ataupun syarih, berubah kehendaknya. Berubah
kehendaknya. Setelah beberapa tempoh ba'da muddatin, setelah beberapa ketika fa'alghathu, lalu ia membatalkannya. Nya tu nya hukum mansukh itu. Okey. Fannasku yatabaddalu bihil hukmul lazi kana sabitan wa muqarraran fi sabiq ila waqtin naskhi. Nasakh itu menukarkan hukum yang telah sabit, telah tetap dulunya ada. Telah tetap sabit dulunya ila waktu naskhi, kepada waktu ia dinasahkan. Jadi nasakh menukarkan hukum tu lah, hukum tu pada waktu berlakunya nasakh itu. Kan kata nasakh menukarkan hukum yang telah gitu. Adapun taksis yubayyinu anna muradal hakim bi hukmihil asli minal waqtil lazi nazala fihi hukmul asli. Taksis itu pula menjelaskan bahawasanya maksud hakim dengan hukumnya yang asal daripada masa ia diturunkan. Begitulah gitu. Taksis menjelaskan hukum yang dikehendaki oleh hakim sejak dari turunnya hukum itu. Okey. Jadi daripada sini ada wa min huna kana bainan naw'aini furukun kasiratun. Ada banyak pecahan pula. Antaranya ialah seperti berikut. Okey, jadi antara nasakh dengan taksis tu gini. Taksis tu mudahnya kalau kita kata dia nak mengkhususkan sesuatu benda lah. Yang mana kalau sebelum ni dia kata apa dia? Suruh buat baik contohnya, suruh buat baik. Jadi itu umum. Jadi maksud suruh buat baik itu lagu mana? Jadi ada mukhasis. Mukhasis dia tu menceritakan memang hak itulah hak dia sebenarnya nak, contohnya suruh buat baik kepada ibu bapa contohnya. Nasakh tu kalau dulunya dia kata contohnya boleh minum arak, lepas tu tak boleh pula. Jadi dia bukan apa ni, dia bukan kata memang maksud dia yang asalnya gini, bukan nak royak tu bukan, tapi dia nak tukar hukum yang dulunya kata boleh, lepas tu jadi tak boleh, gitu. Jadi ada pecah dia. Yang pertamanya anna taksis innama yakunu li ikhraj ba'd al-afrad. Taksis ni mengeluarkan ataupun mengecualikan sebahagian perkara. Nasakh pula untuk keseluruhan. Nasakh berlaku untuk keseluruhan. Ada juga untuk sebahagiannya. Ada juga untuk sebahagian. Tapi tidak sebahagian sajalah. Wa qad yastabihu naskhul ba'di bitakhsis bimutaakhir. Jadi hak kelirunya sehingga jadi ada kaedah ni nak suruh beza ke apa dia ni. Sebab ada dekat-dekat nak serupa antara nasakh sesetengah perkara dengan taksis yang lewat. Taksis yang lewat. Mukhasis yang lewat. Dengan nasakh sebahagian perkara. Jadi nasakh sebahagian perkara tu maknanya hak ni tak sih dah, hak ni tukar buat hak lain. Mukhasis lewat tu maknanya kemudian baru kita tahu rupanya bukan hak tu dia nak. Jadi hak tu tidak termasuk dalam yang dikehendaki. Jadi nampak macam
dekat-dekat lah, macam yang dekat-dekat. Jadi bezanya ialah beza pada kehendak mutakallim. Bezanya pada kehendak mutakallim. فإن كان يريد إدخال الكل في الحكم الأول ثم تغيرت الإرادة بالنسبة إلى البعض فألغى الحكم بالنسبة إلى ذلك البعض أو بدله فهو نسخ بالنسبة إلى ذلك البعض. Kalau asalnya dia nak memasukkan semua, kalau asalnya maksudkan semua sekali, kemudian dia berubah kehendak, kemudian berubah kehendak, lalu ia pun membatalkan hukumnya. Sebahagian lah, hukum sebahagian, membatalkan sebahagiannya, okey, ataupun menukarnya atau tukar. Jadi hak ni dipanggil nasakh. Hak ni dipanggil nasakh melihat kepada benda sebahagian sana itulah. Nasakh sebahagian perkara yang dibatalkan ataupun ditukar. Okey. Lepas tu ia pun kata lagi, apa dia? Adapun kalau dia memang tidak maksudkan pun pada asalnya masuk apa dia? Semua sekali, dia maksudkan sebahagian sajalah. In kana la yuridu dukhul al-ba'd allazi apa ni? In kana la yuridu dukhul al-ba'd fil hukm al-awwal aslan fala naskha bal huwa taksis. Kalau dia tidak nak masukkan pun sebahagian itu pada asalnya, maka tidak dikira nasakh, dikira takhsis. Lepas tu walau amila ba'du sahabati bil ba'di allazi jara ikhrajahu min al-hukm al-awwal wa aqarrahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam thumma warada al-ikhraj fa huwa naskhun. Cara kedua nak ceknya ialah lain daripada melihat kepada kehendak mutakallim, yang mana agak payah juga nak tahu mana kehendak dia kecuali Nabi waya, iaitu yang kalau sahabat-sahabat ataupun sesetengah sahabat beramal dengan sebahagian perkara yang dikecualikan kemudiannya. Beramal dengan sebahagian perkara yang dikecualikan. Lepas tu Nabi mengakuinya, kemudian ada pengecualian, kemudian datang pengecualian, maka ia dipanggil nasakh. Kalau sahabat-sahabat ada beramal dengan sebahagian perkara yang kemudiannya dikecualikan, lepas tu memang adalah pengecualian dia tu, maka dipanggil nasakh. Okay. Tidak dipanggil taksis. Kalau taksis tu lagu lain. Kalau taksis tu, kalau hak apa dia sahabat buat tu, contohnya Nabi larang ke, gitu. Jadi tu tidak dikehendaki oleh syarat sebenarnya. Jadi maknanya hak tu hak taksis. Kalau ni syarat kata boleh, syarat nak je lagu tu, kemudian syarat taksir pula, gitu. Taksis tu syarat memang taksir dah. Yang keduanya, nasakh itu la yakunu illa bidalilin mutaakhiril wurud anil mansukh. Mestilah kena dalil yang kemudian, dalil kemudian daripada mansukh. Adapun taksis, jadi dia boleh dulu, boleh kemudian, boleh sekali. Boleh dulu, kali, kemudian. Boleh tiga-tiga. Nasakh pula la yakunu illa bi khitabin
hanya berlaku dengan kata-kata jelas, maknanya dengan ayat. Taksis dia tidak mesti dengan ayat. Boleh kita faham dengan akal, dengan panca indera, dengan ijma', dengan kita tengok perbuatan Nabi contohnya. Gitu. Yang keempatnya, nasakh tidak berlaku kecuali dengan dalil pada martabat dalil yang mansukh. Gitu. Maknanya nasikh mestilah sama darjatnya dengan mansukh ataupun lebih kuat, atau lebih kuat, tinggi boleh juga darjat dia tu. Wala yakunu bidalilin adna. Nasikh tidak boleh dengan dalil yang lebih rendah darjatnya. Okey, la yakunu naskhu bidalilin adna minhu minal mansukh mar'ab rutbatan. Li'anna naskha ilgha, kerana nasakh itu membatalkan ataupun pembatalan. Yang lebih rendah tidak boleh membatalkan yang lebih tinggi. Ini semula jadi ataupun masuk akal ataupun badihi. Okey. Benda-benda yang kita boleh faham selalu, iaitu benda yang kurang tidak boleh mengalahkan yang lebih. Itu benda yang lemah tidak boleh mengalahkan yang kuat. Itu kita faham lah, mudah kata. Bikhilaf taksis, berbeza dengan taksis. Taksis lagu lain. Dia tak apa, walaupun hak ni lebih rendah, ni lebih kuat. Sebabnya dia bukan nak membatalkan, dia cuma nak mengkhususkan apa ni, gaya mana maksud dia. Jadi Quran tidak boleh dinasahkan melainkan dengan Quran, sunnah dengan Quran dan sunnah. Ijma' tidak boleh menasahkan mana-mana daripada Quran ataupun sunnah. Taksis boleh berlaku. Taksis boleh. Maknanya ijma' mengkhususkan ayat Quran boleh juga. Ijma' mengkhususkan sunnah boleh juga. Yang kelimanya, nasakh yaridu alal am wa alal khas. Nasakh itu ada dua-dua, pada yang umum pun ada, pada yang khusus pun ada. Taksis ini pada yang umum saja, ia tidak boleh taksis benda yang sudah ditaksiskan. Okay. Yang kelimanya, taksis yaridu alal ahkam wal akhbar. Dia berlaku pada hukum hakam dan cerita. Nasakh hanya pada hukum sahaja. Tidak berlaku pada akhbar, cerita. Cerita tidak boleh dinasahkan. Cerita yang telah berlaku tidak boleh dikatakan tidak berlaku. Pada kata untuk bicara lagi tentang ni, tentang umum khusus, bolehlah tengok kitab Al-Baharul Muhit dan sebagainya. Mustarak pula. Mustarak ni lain. Mustarak ni setiap perkataan yang ditunjukkan oleh dua makna ataupun lebih yang berbeza-beza. Kullu lafzin yadullu ala ma'nayan. Maknanya perkataan yang ada dua makna ataupun lebih. Perkataan yang ada dua makna atau lebih, sebenarnya tak ada sebut atau lebih sini. Yang berbeza-beza maknanya. Ala sabilil badal. Maknanya secara bertukar-tukar. Maknanya tak boleh gabung makna-makna tadi. La ala sabilil jam'i. Tidak boleh gabung lah. Wa biduni mulahazati ayyi alaqatin bainal ma'nayain. Tiada kaitan jelas antara dua atau beberapa makna tadi. Contoh mustarak ialah perkataan ain. Boleh makna anggota manusia untuk melihat tu dipanggil buti mata. Boleh juga untuk apa dia? Emas. Boleh juga untuk pengintip.
Perkataan kuruk contohnya boleh untuk haid, boleh untuk suci. Jadi istirak ini zahiratun lughawiyatun. Satu fenomena bahasa. Tantaju an asbabin muta'adidatin. Ia apa dia? Muncul dari pelbagai sebab. Macam-macam lah sebab jadi perkataan itu mustaraknya. Antaranya ialah perkataan itu digunakan secara majazi. Digunakan secara majazi. Kemudian terlalu banyak penggunaan majazinya sehingga dilupakan makna hakikinya. Gitu. Penggunaan majazinya terlalu meluas sehingga dilupakan makna hakikinya. Yaksurul isti'malul majazi wa tunsal alaqatu bil ma'nal hakiki. Faya'udul lafzu haqiqatan fil ma'nal jadid. Jadi perkataan itu dikira perkataan yang makna majazi itulah dikira penggunaan makna hakiki ataupun literal itu. Padahal asal dia makna majazi, tapi orang guna semua sampai jadi orang tak ingat ada makna hakiki dia gapo. Dia jadi orang ingat makna hak lain tu. Jadi makna hak lain tu pula jadi makna hakiki. Jadi kalau orang pun kata tak sebenarnya ada makna hakiki dia. Jadi kat mana pula? Jadi ada dua makna hakiki yang kita. Jadi ada dua makna hakiki. Sebab apa jadi ada dua? Sebab saat ni lah. Sebabnya ialah kerana banyak lajak penggunaan dia. Sampai orang kata ni pun yalah, tu pun yalah juga. Dua-dua jadi makna hakiki. Jadi dia jadi perkataan mustarak. Jadi perkataan mustarak. Contohnya perkataan ain saat ni untuk jasus. Sumya ainan majazan, asalnya digunakan secara majazi. Li'annahu yaksiru min isti'mali ainihi fit tajassus. Kerana banyak guna mata untuk mengintip. Setelah berlalu beberapa ketika, setelah orang duk guna sama begitu, maka dilupakan kaitan antara makna asal dan makna majazi. Jadi yang tinggal hanya apa dia? Penggunaan saja, iaitu pengintip maknanya mata-mata. Gitu. Jadi orang panggil mata. Mata. Jadi apa kaitan dengan mata ni? Mata tu sebab banyak guna mata. Jadi asalnya dia majazi lah. Tapi sebab orang guna sama, jadi kita siapa jadi orang panggil jadi hakikat. Jadi bila jadi hakikat tu dia jadi mustarak dah lah pula. Jadi mustarak. Jadi kosi perkataan sama. Jadi hakikatan. Bahkan lafzu maknanya. Jadi ada dua makna. Gitulah. Jadi bila ada dua makna, jadilah mustarak. Gitu asal usul perkataan mustarak tu mari daripada situ. Dalam apa dia? Dalam bahasa lain pun berlaku fenomena yang sama. Tengoklah bahasa mana-mana pun dia ada. Kalau perkataan mustarak tu sebenarnya dia macam satunya majazi, satu lagi makna hakiki dia. Makna majazi tu digunakan sehingga jadi hilang. Orang tak nampak dah kaitan dia gapo dia dengan makna hakiki dia. Tapi orang guna juga.
Tapi kalau kita perhati-perhati mungkin kita nampak lah. Sebenarnya sebab gini-gini adalah sudut majaz mursal ke, sudut bersama supaya dengan isti'arah ke, kalau mana adalah antara sebab yang lainnya pula ialah linusyu'il istirak antara qabilatun al-lafza lima'anan muayyan wa tada'ahu qabilatun ukhra lima'anan akhar. Antara sebab adanya mustarak yang lain pula ialah satu qabilah guna perkataan itu untuk satu makna. Satu qabilah lagi guna perkataan itu untuk makna lain. Jadi bagi qabilah pertama, makna ni adalah makna hakikat. Contohnya lah kepada air tua rasanya bahasa Kelantan tu. Air tua dengan apa ni? Nira. Okey. Jadi bagi orang Kelantan, tua tu digunakan air yang sedap, nira yang memabukkan. Bagi hak lain pula, dia kata baliknya, nira air yang sedap, tua yang memabukkan. Okey, jadi tukar balik kita. Jadi kepada orang Kelantan, ni adalah makna hakiki. Kepada orang alik luar sana tak ingat alik mana, ni adalah makna hakiki juga. Ni kata. Jadi bila lagu tu dia jadi ada dua makna yang ada dua hakikat. Jadi ada dua makna lah, dua hakikat. Jadi bila ada dua hakikat, jadilah perkataan itu mustarak gitu. Selain daripada fenomena saat ni lah, ni pun juga sebenarnya fenomena bahasa juga. Gitu. Orang di sini guna perkataan ni makna gini, orang di sini guna perkataan ni makna lagu lain. Jadi dua-duanya makna hakikat ke, dua-dua makna majazi, dua-dua makna hakikat. Jadi bila dua-dua makna hakikat, orang panggil perkataan mustarak. Hukum perkataan mustarak dia kata kena pakai satu saja. Kena pakai satu sahaja daripada banyak-banyak makna dia tu. Jadi kalau kita belajar dah muka balaghah tu, bahagian majazi tu rasanya boleh faham molek lah bahagian ni majazi kepada tu. Jadi kena pakai satu saja daripada makna dia, daripada banyak-banyak tu lah. Makna saya nak pakai makna yang sesuai dengan konteks dan isyarat-isyarat ataupun qarinah yang ada. Kena perhatilah supaya dengan dalam majaz tu kita nak tengok mana makna dia yang ada qarinah sesuai dengan apa dia gitu. Qarinah dia ada tunjuk kepada apa dia. Konteks dia duk cerita pasal apa dia. Jadi kalau tidak dijelaskan dalalahnya, maknanya tidak ada lah. Kalau tiada ada qarinah, tanda-tanda ataupun isyarat, tidak jelas dalalahnya, maknanya tidak jelas ia menunjukkan kepada apa. Tidak jelas ia menunjukkan kepada apa. Kalau tidak jelas, lepas yang tidak jelas tu pula nas syarak, maka perkataan mustarak saat ni dia ada makna syar'i, dia ada makna lugawi. Kalau lagu tu lah. Kalau lagu tu maka dipakai dengan makna syar'i. Sebab ni konteks dia. Konteks dia ada dari sini. Kalau kita tidak jelas, ni nak pakai dengan makna hakiki ke nak pakai dengan makna hakiki asal lagi. Qarinahnya tak berapa ada. Kita pun tengok ni sebenarnya qarinah juga. Ni siyak lah ni. Konteksnya ayat tu, ayat mari daripada siapa? Mari daripada syarat. Mari daripada syarat mestilah ada makna syar'i, makna lugawi. Jadi makna syar'i itulah kita kena pakainya. Gitu. Maknanya tengok kepada konteks dia lah. Konteks dia ialah syarat, jadi pakai makna syarat lah. Kerana itulah yang biasanya. Kalau ayat orang biasa,
Kalau tidak, maknanya konteks dia tu tidaklah mari daripada syarak, tapi orang biasa kecek. Maka kita kena pakai sebagaimana hak biasa dia lah. Pakai mengikut kebiasaan mereka. Contoh perkataan kuruk di sini mustarak. Jadi dalam ayat Quran itu wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna sampai kuruk. Ada makna dia 3 kali suci, ada maknanya 3 kali haid. Jadi kena pilih makna 3 kali haid sebagaimana ada dalam hadis. Ni konteks lah ni. Ni konteks dia. Kena carilah konteks dia tu. Talaqul amati talqatani iddatuha haidatani. Perceraian hamba perempuan ialah dengan 2 tolak saja, iddahnya 2 haid saja. Okey. Jadi apa kaitan perkataan mustarak ada di bawah tajuk taksis? Okey. Adanya apa dia? Tajuk perkataan mustarak di bawah tajuk taksis ialah kerana adanya keperluan untuk seorang alim mencari korinah, konteks, isyarat, tanda yang boleh menentukan makna mana satu bagi perkataan yang ada pelbagai makna itu. Dengan menentukan dengan menentukan makna yang mana satu perlu dipakai, seolah-olahnya dia telah mengkhususkan makna yang tertentu daripada beberapa makna lain yang juga boleh dipakai. Jadi sesuailah diletakkan tajuk perkataan mustarak di bawah mukhassis. Kerana itulah, kerana kena cari siap korinah dia, nak menentukan makna dia hak mana se. Nak mengkhususkan daripada mustarak tu banyak, mustarak tu umum. Jadi nak pakai mana se? Nak pakai mana se tu kena tengok konteks dia, tengok tanda dia lah. Rupa dengan kalau dalil yang umum kita nak khususkannya, kita kena carilah bendanya. Jadi ni perkataan mustarak nak pakai biar jadi se je, nak pakai mana se kena carilah tanda-tanda dia. Jadi kerana lebih kurang nampak sama, maka diletakkan tajuk mustaraknya di sini. Okey. Lepas tu mutlak dan muqayyad. Lepas tu sambung semula lah pula. Ada nak tanya ke apa kau saat ni? Tak ada. Okey, tak ada. Setakat tu lah dulu. Wallahu a'lam.